أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala peluang pada hari ini untuk kita terus bersama dengan hidayah daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah kita bertuah pada hari ini untuk bersama dengan tetamu jemputan dalam ulang kaji tadabbur kita pada halaman yang ke-65 hingga 69, meneruskan perbincangan kita memahami kepada surah Ali Imran, surah yang membina prinsip dalam kehidupan kita dan memahami bagaimanakah untuk kita dapat mencontohi salah satunya Ali Imran, keluarga Imran dalam kisah ini. Dan alhamdulillah kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Dr. Khairuzaman bin Abdul Qadir, pensyarah bahasa Arab Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz ya. Ahlan. Jazakallahu khair. Dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tetamu istimewa kita pada hari ini, pensyarah bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada soalan bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab Ustaz hari ini. Kita akan melihat kepada halaman 65 hingga 69. Kita cuba melihat ada banyak istilah-istilah yang perlukan pencerahan lebih lagi selepas kita mengikuti halaman 65 hingga 69 pada hari ini. Jadi kita memulakan ya perbincangan pada hari ini bersama dengan Dr. Khairuzaman. Ya, kita nak melihat dahulu kepada ayat pada halaman 65 di mana dalam halaman ini bercerita tentang komentar Allah kepada orang-orang yang kufur, iaitu Allah menyatakan harta dan juga anak pinak mereka itu tidak bernilai langsung pun apabila mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah membawakan perumpamaan pada ayat 117, satu perumpamaan yang menarik yang kita ingin baca memulakan majlis kita pada hari ini. Jadi saya mempersilakan Ustaz Tirmizi Ali pada ayat 117 halaman 65, satu perumpamaan tentang rih, tentang angin pada tanaman. Apa maksud sebenarnya? Kita dengar dahulu bacaan. 117 ya. Okay. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Itulah daripada ayat 117 ya, menceritakan perumpamaan harta yang mereka dermakan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandungi hawa yang sangat sejuk yang menimpa tanaman suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merosakkannya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Jadi di dalam ayat ini ada perumpamaan yang menarik untuk kita cerahkan bersama dengan Dr. Hairuzaman bin Abdul Qadir berkaitan dengan infak, tentang angin yang sir yang katanya amat dingin. Sebenarnya apa maksud daripada perumpamaan ini, Ustaz? Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz dan sahabat saya Ustaz Tirmizi. Masya-Allah suaranya tuan-tuannya muslimin muslimat yang begitu hebat. Di mana Quran ini merupakan terapi jiwa lah. Insya-Allah. Balik pada soalan tadi, di sini ada satu tashbih. Tashbih iaitu perumpamaan. Yakni harta-harta yang diinfakkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang bukan Islam, seumpama tanaman yang ditimpa oleh angin yang sangat sejuk. Jadi di sini kalau dalam kajian bahasa Arab disebut fawasil. Fawasilul Arabiyyah adilalatul fawasil fi ayatil Quraniyah. Dilalah ni maknanya apakah maksud potongan-potongan lafaz bagi ayat-ayat tersebut. Jadi Quran ini merupakan mukjizat yang sangat besar ya. Di mana sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat para rasul yang terbesar adalah Al-Quran yang diberi gelarlah iaitu mukjizatul kubra, mukjizat yang sangat besar. Dan untungnya kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, para nabi, mukjizat para nabi dia dapat pada nabi tu. Nabi Ibrahim kan alaihi salatu wassalam tidak hangus dibakar di api. Nabi Ibrahim yang tidak hangus. Nabi Musa memukul lautan merah tu kan Ustaz ya. Yeah. Terbelah Nabi Musa yang punya tongkat tu. Tapi Nabi Muhammad mendapat mukjizat sallallahu alaihi wasallam yang besar, kita pun dapat. Itu yang paling seronok. Jadi tuan-tuan, bacalah Quran ya. Jangan jadikan Quran ini sebagai masa free, masa lebih baru nak baca. Jadikan keutamaan. Balik pada soalan tadi, di sini dia ada kesinambungan di antara cerita angin yang sejuk dengan tanaman. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sedang hadirin dan juga para pendengar sekalian, para tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi angin ni sebenarnya dia adalah elemen kepada pendebungaan. Tanaman kan mesti angin. Maknanya yang dibawa oleh angin kita kata pendebungaan itulah antara pokok dengan pokok kan. Jantan dan betina apa semua. Antara tanaman-tanaman kan. Jadi apabila angin ni ejen utama dalam pendebungaan tidak membawa dan tidak berfungsi dengan baik, maka tanaman tu habis. Apatah lagi jika angin itu pertama panas ataupun sejuk. Dia kena perlu angin yang cantik, yang lembap, yang bagus, barulah pokok itu akan berbuah. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sabitkan atau kaitkan sirrun, angin yang sangat sejuk dengan tanaman. Jadi tanaman itu adalah yang rosak adalah umpama amalan mereka yang dah rosak, nampak cantik. Jadi sirrun apabila kita lihat kepada Mu'jam Al-Ma'ani dalam Quran, dalam bahasa Arab ni, dia sebut sirrun itu ialah sumbulatun la yatakawanu habbatun, iaitu pokok hasil daripada angin sejuk ini, dia ada sumbulah, ada dahan tapi tak ada buah. Begitulah tashbih kepada amalan-amalan baik orang-orang non-muslim ke kafir, musyrik sebagainya, nampak baik di sisi pandangan kita, nampak baik, tetapi apabila mereka meninggal dunia, maka kosong, zero, tak ada apa-apa. Rugi sajalah. Masya-Allah, ini adalah penerangan tentang istilah angin yang sejuk tadi Ustaz ya. Angin yang sangat sejuk. Angin sejuk sehingga kan tidak dia ada sumbulah, dia ada cabang, tapi tak ada hasil. Berbanding kalau perumpamaan dalam surah Al-Baqarah bagi orang beriman yang infak, dia ada 7 tangkai sumbulatin itu, dan setiap tangkai itu ada pula 100 biji benih, masya-Allah. Dan juga
Allah boleh lipat gandakan lagi untuk kita. Dan ini adalah penerangan untuk kita gabungkanlah Ustaz ya, pasal surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah ni Zahrawain, dua surah yang indah, perhiasan, dua-dua ni sekaligus yang dibaca oleh Nabi untuk kita memahami secara berpasangan bahawa infak ini perlu diasaskan atas iman, bukan di atas kezaliman ataupun atas dasar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah ini adalah pelajaran kita daripada halaman yang ke-65 nak membawa kita kepada halaman yang ke-66, ya, di mana apabila Allah menyatakan tentang perjuangan, ya, bila bercakap tentang infak tadi ada kaitan dengan perjuangan. Dan ayat 122 bercerita tentang dua pihak yang yang lemah hatinya, istilahnya tafshala, ya. Di sini Allah memberi panduan kepada kita untuk perjuangan untuk menang pada setiap masa, berjaya, ya, dalam membina keluarga, membina organisasi, apatah lagi kita bercakap tentang dalam orang beriman dengan orang tidak beriman, ada panduan. Salah satunya tawakal kepada Allah, dan ada istilah tafshala yang kita nak lihat lebih lanjut lagi. Tapi kita dengar dahulu, kita baca bersama ayat 122 sehingga ayat 124 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik. InsyaAllah sama-sama kita menonton untuk kita membaca ayat 122 hingga 124. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah daripada ayat 122 hingga ayat 124. Allah membuat analisis, memberi komentar tentang peristiwa Uhud dibandingkan dengan Badar, tentang kemenangan umat Islam pada perang yang berlaku pada 2 Hijrah Badar, kemudian Uhud apa yang berlaku pada tahun 3 Hijrah itu. Pada pusingan pertama tentera Islam berjaya, tetapi pada pusingan kedua diserang oleh tentera musyrik yang diketuai oleh Khalid Al-Walid pada waktu itu. Jadi pada ayat ini Allah menyatakan ketika dua golongan daripada pihak kamu ingin berundur kerana takut, padahal Allah adalah penolong mereka, kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah, kerana itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Itu adalah kandungan daripada ayat 122, 123. Allah suruh kita bertawakal, jangan tafshala, jangan lemah. Yang kita nak tengok sebenarnya apa maksud tafshala di sini, apa kaitan dengan tawakal, dan bagaimana Allah membawakan kes berjaya sebelum ini ketika lemah, ketika rasa kurang, tetapi Allah boleh menangkan pada Badar. Jadi mari kita sama-sama bersama dengan Dr. Khairul Zaman untuk memahami istilah ini yang kita nak aplikasikan pada zaman ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Ayat seterusnya ni, terima kasih Ustaz Mizi, suara begitu lunak. Saya teruja sungguh dengan suara Ustaz Mizi ni. Allah, ini kelebihan pada Ustaz Mizi lah. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah Ta'ala berkati Ustaz Tirmizi ya. Amin. 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 Balik pada soalan ni, tafshala bermaksud gagal, lemah. Fashil tu gagal, lemah. Kalau kita lihat asbabun nuzul tu, dia kembali merujuk pada dua kabilah, iaitu Banu Salamah dan Banu Harith. Tapi ialah tu cerita lama, dan cerita Quran ni dia sampai hari ni, sampai kiamat relevan. Jangan kita anggap ketika itu saja kan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita cuba kita lihat
selusuri dan dalami tadabbur perkataan tafshala tu, iaitu bila kita berselisih, bila umat Islam ni berselisih, bergaduh sama sendiri, maka akan tafshalah, maknanya gagal. Oleh itu perselisihan ini, pertembungan itu wajib dihindari. Dengan cara bagaimana? Bermusyawarah, berbahas, mencari kebenaran-kebenaran dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Bukanlah maksudnya kita tanya Allah, tidak. Kita kembali pada Quran, kembali pada hadis, pada ulama-ulama, kan? Jangan bergaduh kerana ia akan membuatkan kita ni fasyil, iaitu gagal. Dalam apa perkara lah. Hatta dalam organisasi, Ustaz, Ya. Kalau kita antara bos dengan staf tidak sehati sejiwa, maka syarikat itu, organisasi itu dia akan lemah. Ya. Jadi tafsyalah ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Oleh itu macam mana kita nak cari titik pertemuan? Ialah kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu, ya. Bantu-bantu satu sama lain, tiada manipulasi di antara satu sama lain, dan bekerja dengan ikhlas, terutama dalam membina negara. Jadi sidang penonton sekalian, membina negara ni subhanallah satu perkara yang besar, maka ia memerlukan kepada dana, memerlukan kepada perpaduan dan sebagainya. Jadi semua pihak wajiblah bersama-samalah, daripada institusi keluarga sampailah kepada kerajaan, harus saling bantu membantu. Ya. Jadi itu istilah tafsyalah, Ustaz, ya, dalam ayat yang ke-122. Dan kita dalam surah Ali Imran ini juga ada istilah khilaf, kan, ikhtilaf, waqtalafu. Jadi bila Ustaz cakap tadi tafsyalah ini berselisih yang melemahkan, apa beza pula dengan ikhtilaf yang memang kita ni memang ada berbeza pendapat, kan? Tapi di mana kaitannya itu dari segi istilah? Perselisihan ada dua. Satu, perselisihan pendapat, dan tak mungkin manusia ini boleh bersatulah seluruhnya, kan? Betul. Nabi Muhammad pun ada berdoa pada Nabi SAW, pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memohon 3 perkara. Pertama, supaya umatnya didahulukan hisab, ini dimakbulkan. Yang kedua, supaya umatnya didahulukan masuk syurga, kan? Itu diperkenankan. Yang ketiga, supaya yang kedua, umat Muhammad Nabi mohon supaya dilambatkan azab. Bila di dunia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat maksiat, maka Allah Taala tangguhkan azab tu. Kan kalau lihat sekarang ni umat manusia ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua maksiat zaman sekarang ni zaman dahulu buat tu semua dah ada. Cuma kenapa ditangguhkan? Adalah berkat doa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdoa supaya umatnya disatukan. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi perselisihan ada yang baik, ada yang tak baik. Perselisihan tak baik membawa pada perpecahan, pergaduhan dan sebagainya. Yang ini tafsyalah ni lah. Ini tafsyalah. Tetapi yang baik membawa kepada perbezaan pendapat, kan? Kalau semua yes man saja, mana seronok. Kan? Mesti ada satu yes, satu no. Jadi akhirnya akan mendapat satu titik pertemuan. Masya-Allah, itu beza di antara tafsyalah, berbeza pendapat yang melemahkan, yang ditegur ada beberapa kali di dalam surah Ali Imran ini, berbanding dengan ikhtilaf, Ustaz, ya. Ikhtilaf yang berbeza pendapat, bukannya ikhtilaf yang tafsyalah ataupun menyebabkan mutafarriqah, kan? Dia menolak kepada orang lain, menyatakan orang lain ini tidak betul, dan ini adalah panduan yang Allah berikan di dalam ayat 122, dan Allah mengingatkan pada ayat 123 perkara ini, dan pada ayat 124 Allah menyatakan, ketika engkau Muhammad mengatakan pada orang-orang beriman, adakah tidak cukup bagimu bahawa Allah membantumu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit. Jadi ini adalah bantuan-bantuan yang Allah berikan bagi tentera Islam apabila mereka ini melaksanakan apa yang dinamakan tawakal kepada Allah. Mereka ini bersabar dan juga bertakwa. Jadi istilah tawakal, takwa dan sabar ini, kalau kita lihat dalam halaman 66 ini, ingin kita fahami lebih lanjut lagi, Ustaz, ya. Bila Allah cakap, Nabi dah cakap dapat 3,000, dan kemudian pada ayat 125 itu, kalau sabar dengan takwa dapat tambah lagi. Itu sebenarnya apa kaitan dengan zaman sekarang ni? Adakah ini hanya waktu perang ataupun
ada kaitan dengan hidup kita, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Jadi sebenarnya ayat ini daripada muka surat 65 hingga 69 ni adalah resepi kebahagiaan kehidupan. Banyak di sini diceritakan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Balik pada soalan tadi, apakah hanya dahulu saja ya sabar dan takwa tu kan? Apa maksudnya kan? Jadi Quran ni mukjizat sepanjang zaman, sesuai sepanjang zaman ya. Jadi kita hayati dia sampailah ke akhir hayat kita. Kita lihat makna sabar. Sabar tu apa? As-sabru ma'nahu al-murr. Sabar itu bermaksud pahit. Pahit. Jadi sabar ni pula ada 3 kategori kata Imam Ghazali. Pertama, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Pahit tu. Orang dah biasa buat dosa ni, nak meninggalkan bukan senang tu. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan amalan ibadah kewajipan pada Allah Taala. Nak puasa Isnin Khamis, nak qiyamul lail tu berat tu, pahit tu. Kan. Lama-lama dia akan jadi manis jugalah. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Itulah fi sadamatil ula, dalam masa pertama tu. Bukannya dah yang ke-10 dah marah baru sabar. Bukan. Ketika sedang berhadapan dengan musibah tu, macam mana kita boleh menahan diri kita kan? Spontan lah. Spontan lah. Bila kita makan spontan je kan. Tapi orang tu boleh tahan. Itu yang terbaik. Ada orang tahan marah ni sampai gigil lutut ni. Ustaz, kalau orang langgar kereta kan. Orang langgar kita kan. Kita sabar tapi lepas maki dulu baru sabar. Dah sekilo maki. sabar. Tak jadi lah. Tak jadi. Di indah sadamatil ula, ketika saat pertama tu. Spontan tu tidak. Spontan tu. Jadi itulah dia maksud sabar ya. Jadi perut kenyang, hidup senang, atas katil dia kata saya sabar sekarang ni. Ya, jadi kitalah bini ni mesti ada cobaan-cobaan, sabar saja. Tak ada dah. Cuba kita lihat dia kehidupan nenek kita, ayah kita sabar sampai ke tua. Saya banyak kali tanya kan pak cik apa rahsianya, sabar aja. Baik, yang kedua tawakal. Tawakal Ustaz takwa. Takwa ni bermaksud bukannya takut sebenarnya. Tapi kalau kerana takut dia senang. Maksud takwa ni berhati-hati. Ya, maksud takwa berhati-hati. Jadi berhati-hati dalam kehidupan ni. Cabaran saya nak bawa sikit pendapat Sayyidina Ali lah. Pertama, takwa maksudnya ialah al-khawfu lil jalil, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, redha dengan apa saja Allah Taala beri, banyak ke sedikit ke. Yang ketiga, wal amal bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala. Yang terakhir sekali, wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu bersedia, buat persediaan untuk mati. Bila khatib Jumaat tu sebut ittaqullah, ingat 4 ni. Itulah. Jadi semat dalam diri, amalkan insya-Allah. Masa pun tak cukup ni. Maksudnya inilah dia punya panduan. Maksudnya bila sabar dan takwa itu bantuan Allah lebih lagi Ustaz. Betul, tawakal betul. Pada ayat 122 itu membawa kepada 3000 tadi. Tetapi kalau katakan sabar dengan tawakal, takwa ini dia kira ni pangkat tinggi lagi lah Ustaz membawa kita kepada bantuan lebih, dan inilah yang kita ingin bina dalam kehidupan kita seharian, agar tawakal disampaikan ditambah dengan sabar yang saramatul ula tadi Ustaz kena tampar sekali pertama tu dan kita masih lagi boleh menahan dan berhati-hati berhati-hati apa yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang itu kita doakan agar kita, kalau ayat 126 itu, sehingga kan mendapat itminan, mendapat ketenangan. Dan inilah rahsia kemenangan bagi umat Islam, di mana dalam perang bila dapat sakinah itu, walaupun dalam kes Uhud itu dah kalah, tetapi Allah bagi juga sakinah, itu adalah melalui fasa tawakal, melalui sabar dan takwa yang kita bincangkan dalam halaman 66. Jadi kita berehat sebentar Ustaz kita menyambung kembali selepas ini. Mungkin ada yang belum minum lagi, boleh sambung minum. Ustaz jemput minum. Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita mendalami kepada halaman 65 hingga 69 untuk sama-sama kita menghargai kepada formula kejayaan dalam kehidupan kita dan bagaimana juga untuk gagal pada ayat ataupun halaman yang ke-69. Allah memberitahu bagaimana seseorang itu boleh hancur ataupun jatuh hina kerana ada sesuatu yang dilaksanakan. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Khairuzaman bin Abdul Qadir daripada FPI, daripada Fakulti Pengajian Islam UKM. Kita bertuah untuk kita belajar beberapa istilah mencerahkan lagi, dan sudah tentu pada ayat yang ataupun halaman ke-66 dalam analisis, dalam komentar Allah tentang perang Uhud, mengapa kalah ya pada raun kedua itu, ada timbul ayat tentang riba ya. Jadi kalau pada juz yang ketiga ada pasal riba, pada juz yang keempat ini juga ada pasal riba. Ini satu perkara yang serius yang kita ingin ketahui apakah rahsianya. Namun kita baca dahulu daripada ayat yang ke 130 dan sehingga ayat 132. Mari sama-sama tuan-tuan buka halaman 66 ayat 130 hingga ayat 132 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. Billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 130 hingga ayat 132 sebentar tadi. Allah memasukkan, Allah menyediakan, membekalkan kepada kita peringatan tentang riba dalam komentar Allah tentang perang Uhud ini. Jadi apakah yang boleh kita pelajari bersama pada hari ini? Jom kita sama-sama dengan Ustaz Dr. Khairuzaman melihat kepada ayat riba. Ustaz, tiba-tiba dia muncul di dalam komentar Uhud ini. Boleh Ustaz kongsikan? Ya. Kita terus kepada ayat tu kan. Tiba-tiba je ada riba kan. Ya. Cerita Uhud, peperangan tiba-tiba riba. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sidang hadirin dan para penonton sekalian, dalam Quran apabila Allah Subhanahu wa taala sebut wa aqimis solah, dia mesti gandingan biasa wa atuz zakah. Betul. Maknanya agama itu tiang dia adalah solat. Ya, agama. Dan tiada manusia yang tidak ada agama. Semua ada agama. Kalau dia kata saya ni atheist, saya free thinker, sebenarnya agama dia adalah dia Tuhan. Ayatakhizuna ilahahu hawa, adakah kamu mengambil diri nafsu kamu sebagai Tuhan kamu? Itulah agama dia. Tiada manusia yang tidak ada agama. Agama Islam dia punya tiang dia ialah as-salatu i'manuddin. Itu. Kemudian agama Islam ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Dia mesti memerlukan satu elemen baru, yang kedua iaitu harta. Ekonomi. Jadi penyakit bagi harta tapi tak nampaklah ya. Ialah riba. Dia menjadikan harta kita tidak ada berkat,
tidak ada rahmatnya. Lawan riba, zakat itu an-numu, maknanya bersih, subur. Jadi riba itu racun kepada ekonomi, tapi zakat itu baja kepada harta. Jadi untuk membina negara, tadi cerita pasal perjuangan Ustaz kan, perjuangan tu bina negara lah tu, ialah mestilah dihindari daripada riba. Jadi kita sebagai orang biasa cuba hindarkan ya daripada riba ini berbahaya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan memerangi riba. Maknanya sebelum memerangi orang tu, memerangi sistem dululah. Sistem tu kita kena perbetulkan, bukan diperangi, betulkan sedikit demi sedikit ya. Jadi riba di sini sangat berbahaya, virus kepada harta itu sendiri. Ya. Jadi ini penerangan tentang ya, virus kepada satu perjuangan Ustaz ya, untuk berjaya pada ayat 130 itu tuan-tuan sekalian. Allah menyatakan di hujung itu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan di hujung surah Ali Imran pun pada ayat 200 nanti kita akan bertemu dengan muflihun juga. Ini poin yang perlu kita beri perhatian. Kalau nak berjaya bahagia, salah satunya kena bersihkan harta Ustaz ya. Selain daripada bersihkan hati, kena bersihkan harta. Ada orang bersih hati, sembahyang tahajud ni mantap ya, kemudian solatnya tapi harta tak bersih Ustaz ya. Zakat satu, tapi satu lagi ialah sistem ini ya, sistem ekonomi yang dinamakan riba ini. Seawal kalau kita melihat kepada komentar perang Uhud ini juga disentuh, kerana tidak mungkin perjuangan ini ditata ataupun ditaja oleh sumber yang tidak halal Ustaz ya. Jadi ini panduan yang kita kena ingat sekali lagi, dan ia mengejutkan ketika saya baca juz keempat ni Ustaz ya. Tiba-tiba muncul dan Allah ingatkan lagi dengan wattaqun narallati uiddat lil kafirin, neraka bagi orang yang kufur, yang masih lagi mengambil virus ini dalam perjuangan. Tetapi kalau bercakap tentang orang yang bertakwa, apakah yang Allah tawarkan? Yang ini disampaikan pada ayat 133 hingga ayat ke 134. Kita baca dahulu, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Sila Ustaz. Ayat yang amat istimewa pada hari ini. Hebat ya. Ustaz Tirmizi sangat hebat. Masya-Allah. Amin amin. Tadi macam minta sama suruh macam dah. Masya-Allah. Sila semua. Barakallah. Amin. Tambah kehebatan Ustaz. Amin ya Rabb. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Ayat berapa Ustaz sekali lagi Ustaz? 133 hingga 134. Kata hanyut dengan pujian bahagia. Masya-Allah. 133 134 Ya. 133 atas. Allah syaitanir. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 133 hingga 134, dan sebenarnya bersambung pada ayat 135. Allah menceritakan ganjaran. Allah menyeru kepada semua, kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, wasari'u, bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhanmu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan syurga luasnya langit-langit yang pelbagai petala, pelbagai lapis, dan juga bumi. Allah memberitahu tentang galaksi yang ada seantero dunia ini, sebesar alam ini,
adalah syurga yang ditawarkan pada siapa? Kepada tuan-tuan yang mengambil segera, ya, bukan sekadar berjalan, bukan famshu fi manakibiha, tapi bersegera untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ganjaran bagi orang yang bertakwa. Pada ayat 134 itu Ustaz, ya, ada dijelaskan ciri orang bertakwa, dan di hujung itu ada istilah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi takwa dengan muhsinin ni Ustaz, ya, apa bezanya, dan kalau boleh Ustaz cerahkan lagi macam mana ayat ini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, insya-Allah. Baik, ya, jadi terima kasih Ustaz, ya, persoalan tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tirmizi, ya, membaca, masya-Allah. Terasa jiwa, getaran jiwa tu. Ya, betul. Saya bukan hampir lah mengalirkan air mata ni, tuan, ya. Sebab tu mukjizat sah. Masya-Allah, mukjizat. Bunyi pun dah mukjizat. Betul. Baiklah, balik pada soalan tu Ustaz, ya. Ya. Jadi muttaqin adalah kita kata ciri lah ataupun orang. Ihsan adalah satu sifat orang bertakwa. Jadi orang bertakwa antara sifatnya ialah berbuat baik. Berbuat baik. Jadi muhsinin ini untuk mencapai kepada takwa kena jadi orang baiklah. Gitu dia punya ringkasannya. Ringkasan. Baik. Jadi tuan-tuan, itu wasari'u. Bersegera, ni perintah ni, fi'lul amr. Bersegera kepada keampunan kepada Allah SWT. Dan untuk masuk syurga tu kena bersihkan diri dengan istighfar banyak-banyak. Oleh itu kita kena banyak-banyak istighfar, banyak selawat. Mungkin masalah-masalah kehidupan kita ni tuan-tuan kerana dosa-dosa yang kita buat. Jadi Allah beri masalah-masalah sakit ke masalah itu untuk menegur kita. Kan. Jadi mudah-mudahan dengan sakit itu kita beristighfar, dan mudah-mudahan istighfar itu membersihkan kita, rahmat Allah Taala turun, ya. Jadi syarat untuk menjadi takwa yang dijanjikan syurga mestilah berbuat baik. Ya, jadi orang yang paling bagus ni adalah orang yang sangat bermanfaat kepada orang lain. Cubalah kita jadi orang berbaik, buat baik ni pada orang lain. Jangan buat jahat pada orang lain, kan. Jannah itu saya nak sentuh sekali Ustaz, ya. Ya, sila. Jannah tu asal makna bukannya syurga. Jannah tu maknanya ialah gila. Gila, Majnun, gila, kan. Jannah junun majnun. Jadi bukannya syurga, ialah suatu benda yang menggilakan. Apa dia, tempat ini sangat-sangat menggilakan. La ainun ra'at, tak pernah dilihat di mata. Wala fi bali bashra khatarat, tak pernah terlintas. Gila. Tapi nak kata macam kita saya kalau dia kata nak royak sedap sangat, dia kata sedap gila. Sedap gila. Allah sedap gila. So ada kaitan lah tu dengan jannah dengan majnun tadi Ustaz, ya. Menggilakan. Jin pun samalah. Jin pun daripada jin situ. Jin tu majnun gila, kan. Daripada jin juga. Jadi jannah tu sesuatu yang menggilakan. Biar kita terjemah itu tepat. Seperti sunat. Sunat ni ada orang terjemahkan buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Betul. Suatu terjemahan yang tidak memberi motivasi. Cuba kita terjemahkan buat dapat pahala, tak buat rugi. Siapa nak rugi? Rugi ya. Begitulah. Ada motivasi lah sikit. Motivasi betul Ustaz. Maksudnya kalau sunat, kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Kurang markah dia. Rugi. Ya. Orang kata tak apa, tak sunat je tak buat. So sembahyang malas lah. Akad takbir tak apa, sunat je, semua tak buat. Ya Ustaz. Masya-Allah. Jadi mana kita markahnya pot tak penuh lah Ustaz. Penuh lah. Gitulah. Jadi itu istilah tentang jannah itu, ya. Menarik apabila syurga itu adalah sesuatu yang menggilakan Ustaz, ya. Dan orang yang gilakan kepada jannah itu Allah nyatakan tadi ada sifatnya, ya. Dia infak berterusan dalam fi'il mudhari' itu Ustaz, kan, berterusan fi sarra'i wad dharra'. Orang biasa ni tak ada nak derma, kan. Waktu senang dia derma, kan. Waktu susah tu dia tidak menderma. Tapi dalam ayat ini Allah nyatakan, tapi ada satu istilah Ustaz, ya, wal kadhiminal ghaith ini. Ini seronok ni. Cuba Ustaz cerita sikit pasal ada marah ni, ada ghadab dalam bahasa Arab, kan. Tapi di sini Allah gunakan perkataan wal kadhiminal ghaith. Perlukan pencerahan. Itu di antara wal kadhiminal ghaith ni ialah tashbih. Gigit geraham, maknanya gigit tu biar kuat sampai gigil-gigil, itulah sabar. Yang tahan marah betul ini kan? Tahan betul. Ini menggigit lah ni, menggigit geraham. Macam mana kita geram, kita kena diam, kena gigit. Kalau lepas habislah, kan. Jangan lepas. Jangan lepas. Macam itulah
orang-orang yang bertakwa. Jadi kita cuba je lah kan. Ya. Cuba tu penting. 1 juta bermula daripada RM1. Langkah kejayaan takwa tu bermula daripada percubaan langkah pertama kita. Kata Arab sebut tataful, bertatih-tatih. Bertatih-tatih ya. Jangan nak terus melompat saya. Ya, betul. Buat amal nak jadi wali tu. Betul. Sikit-sikit. Tadarruj berperingkat-peringkat. Ya, jadi itu nasihat yang penting untuk kita bertatih menjadi orang bertakwa Ustaz ya. Ustaz, hari ini bila kita baca dapat jannah, kita akan rasa appreciate. Kita rasa biasa sebut jannah syurga. Tapi bila sebut perkataan menggila tadi, kita akan rasa hebatnya. Hebat syurga. Sesuatu yang digilai Ustaz ya. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak mendapat sesuatu yang digilai, kalau ayat 134 tadi itu, satu derma senang susah, orang yang tak berapa yang biasa-biasa dia derma waktu senang, tapi ini waktu senang susah. Yang kedua tadi gigit geraham Ustaz ya. Ya, di rumah kalau rasa geram tu tahan, jangan dihamburkan. Insya-Allah Ustaz ya, kita doa bersama ya, di dalam dewan kalau ataupun depan TV kalau dia tengah selesa ni okey Ustaz ya. Dia bila kena cucuk ataupun naik, dia bila kena puji senang, nak sabar tu senang puji kan. Tapi bila diuji tu Allahu akbar. Orang kata orang hina kan, bila orang kata orang puji sedaplah kan. Bila orang hina awak ni apa macam nak sabar tu bukan main tu. Insyaallah. Saya nak tambah sikit sedekah boleh Ustaz ya? Ya sila. Sebagai motivasi ni. Sila. Jadi dalam bab sedekah ni Nabi SAW ada memberi kita petua lah ya. Semangat. Dirhamun sabaqa mi'ata dirhamin. Sabaqa mi'ata dirhamin. 1 dirham boleh mengalahkan 100 dirham. Macam mana tu? Ini motivasi ni maksudnya, kalau orang tak banyak duit, jangan terasa dia rasa orang kaya berderma 1 juta, aku 10 sen. Dia begini, dia win-win situation. Orang miskin dia ada RM2, bila dia derma RM1, dia sudah 50% kualiti dia. Orang kaya bila dia ada 100 juta, dia sedekah 1 juta banyak, tapi dia baru 10%. Tak ada benda macam RM1 je tak? Macam RM1 je. InsyaAllah. Jadi orang miskin dia menang dari segi kualiti, orang kaya menang dari segi kuantiti. Dua-dua win-win. Jangan iri hati. Pakai bahasa kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Bila Ustaz cakap begitu Ustaz, bila tengok pada istilah sarra wa dharra tu, memang kalau katakan 1 juta bagi orang yang ada berpuluh bilion, bagi dia itu adalah sarra Ustaz ya. Tapi bagi kita yang ada RM2 nak derma RM1, wah itu itu adalah dharra kan. Adilnya agama kan. Subhanallah. Agama ni syurga bukan untuk orang sihat saja, bukan untuk orang pandai, bukan untuk orang kaya, semua boleh masuk. Masya-Allah ya. Jadi orang miskin, orang itu semua boleh masuk. Jadi inilah motivasi penting untuk kita mengulang kaji, kita mendapat sudut baru untuk melaksanakan kita menjadi orang bertakwa, untuk merebut keampunan dan juga syurga seluas langit dan bumi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita nak meneruskan lagi pada halaman yang ke-67 ini. Kita nak melihat di hujung itu ada ayat 138 sehingga ayat 140. Kita nak dengar daripada Ustaz Tirmizi ya, kita membaca tentang al-Quran dan Allah mengingatkan kembali tentang jangan down, jangan give up. Ya, tadi Ustaz Doktor akan menerangkan. Kita dengar dulu ayat 138 hingga ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Daripada ayat 138 hingga 140 ini sebenarnya ada pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang pendek Ustaz ya, dalam masa 1 minit. Macam mana Ustaz menyimpulkan ayat ini sebagai motivasi pujukan kepada diri kita semua, penonton yang sedang mengikuti My Quran Time. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz atas soalan dan juga kesimpulannya. Jadi ayat ini menyimpulkan, memujuk hati kita lah supaya jangan terlalu stres dengan ujian-ujian yang ada, kerana semua orang ada ujian. Kalau kita rasa tertekan, orang dahulu pun sama. Itu Allah Taala sebut dalam tu, qad masal qauma qarhum mithlu, sama aja. Sudah yang zaman dahulu pun sudah menghadapinya. Jadi kita ni apabila kita bersyahadah, maka kita sudah aku janji untuk memperjuangkan agama. Berjuang ni berat ya, berat dan penat. Jadi sabar aja, sabar terus dan terus, kerana orang dahulu pun sama juga. Ya, jadi di akhir tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut peringatan juga kepada watilkal ayyamu nudawiluha, itulah hari-hari yang kami putar-putarkan. Jadi orang yang senang jangan lupa hari itu akan berputar nanti. Kalau anda lupa di atas, nanti akan jatuh ke bawah. Orang di bawah pun jangan lupa, one day insya-Allah satu hari nanti kita akan naik juga, senang juga. Sabar ajalah. Sabar. Dan istiqamah ya, sabar aja dalam hidup ni. Dan istiqamah, terus istighfar, selawat dan ikhtiar, tawakal dan doa. Cuma dalam kesempatan ini saya nak ajar tip doa boleh Ustaz ya? Ya, silakan. Jadi doa ni ada rukun doa. Ya, rukun doa. Pertama, minimal saya sebut masa pun tak panjang ni. Pertama tahmid. Kedua selawat. Ketiga doa kita. Keempat selawat. Mana tahmid tu paling mudah alhamdulillah. Yang biasa tuan-tuan baca tu okey je lah. Mana-mana doa yang tidak ada tahmid dimula, yang kedua selawat, ditutup dengan selawat, doa itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Saya dah doa banyak kali Ustaz, kenapa tak diterima? Macam mana kamu doa? Saya doa je lah. Memanglah tak diterima, tak kena rukun-rukun dia. Dan juga ada adabnya lah ya. Jadi masa pun tidak mengizinkan, dan baik. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah di masa sekejap je masa. Tak sempat lagi masa. Rasa nak panjang lagi boleh. Jadi panduan yang menarik sebenarnya tentang doa tadi. Apatah lagi bila Ustaz menceritakan tentang pujukan tadi ya. Pasal tentera Uhud kalah ya, Badar menang kan. Jadi tentera Badar menang, orang kufur musyrik kalah. Pada waktu Uhud pula orang Islam pula kalah ya. Jadi Allah menyatakan tadi sebelum ini mereka luka, kamu luka, sekarang ni mereka luka. Jadi roda kehidupan, putaran itu yang diberitahu oleh Allah. Tapi Allah menyatakan Allah tidak suka, tidak cinta pada orang yang zalim. Kalau kita luka dalam perjuangan, luka ketika kita bertakwa, sebenarnya Allah menyatakan orang bertakwa itu dijemput untuk bersama Allah, mendapat keampunan, untuk mendapat syurga seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Sebabnya membawa kita kepada doa akhir, kita persilakan Dr. Khairuzaman bin Abdul Qadir untuk memimpin doa. Moga-moga Allah mencerahkan hati kita, memahami kandungan surah Ali Imran ini, dan juga beramal, berjuang walaupun ada cabaran, tetapi kita tetap ada Allah bersama dengan kita. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الذاكرين. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersabar dengan ujian-ujian-Mu ya Allah, dan selesaikanlah segala ujian-ujian kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang sentiasa berzikir kepada-Mu ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah bapa-bapa yang soleh, anak-anak yang soleh, dan suami-suami yang soleh. Jadikanlah isteri kami ya Allah isteri yang solehah, anak-anak yang solehah, dan zuriat yang solehah ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Hairul Zaman bin Abdul Qadir membacakan doa sebentar tadi, berkongsi mutiara daripada halaman 65 hingga 67 sebentar tadi, yang kita doakan pada tuan-tuan terus bersama dengan hidayah daripada Al-Quran. Kita berazam terus berjuang, salah satu platform untuk tuan-tuan berkongsi rasa manisnya Al-Quran ini dalam wakaf Al-Quran untuk ummah. Sama-sama kita menyumbang walaupun RM1, 50 sen, tetapi sebagaimana yang dimaklumkan sebentar tadi, 50 sen bagi yang ada RM1 adalah barak, satu yang sukar. Allah menjanjikan syurga seluas langit dan bumi kepada tuan-tuan yang mengambil peluang pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan bersama dengan sahabat Al-Quran Ustaz Tirmizi. Ya, betul, kita jemput semua sahabat-sahabat untuk gabung di platform rasmi yang kita sediakan. Ada Facebook Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan My #Quran Time. Juga boleh tonton di YouTube My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Bertemu lagi kita dalam sesi ulang kaji kita pada jam 11 malam dan juga pada jam 6 pagi esok insya-Allah. Dan esok kita ada lagi satu ulang kaji Ustaz untuk melihat balik halaman 65 hingga 69. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Hairul Zaman bin Abdul Qadir dan juga kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah. Terima kasih kepada program yang dibawakan oleh Mufas, dan bertemu lagi kita My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.